Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Syam Jalil. Saya nak ulas sikit malam ni lah. Dalam hari Khamis Jumaat lepas saya buat live berkenaan dengan keputusan pengampunan Datuk Seri Najib. Masa saya buat live itu, saya tuntut supaya kerajaan bagi keluarkan kenyataan rasmi berkenaan dengan keputusan ini. Dan lepas itu bila itu kita tuntut selepas 5 hari baru kerajaan keluarkan kenyataan rasmi. Lepas tu masa itu pun saya dah jangka bahawa pemimpin-pemimpin UMNO Zahid Hamidi dan geng-geng dia lah akan buat wayang lah. So 2-3 hari lepas kita dah nampak macam-macam wayang So saya bila tengok wayang gambar ni, saya pun tak tahulah tuan-tuan saya nak geram ke, saya nak lucu, gelak ke apa lucu juga tengok dia orang ni punya wayang tuan-tuan Satu saya dengar macam-macam cerita lah. Zahid Hamidi nangis dalam office lah bila dengar keputusan itu keluar masa kenyataan rasmi. Lepas itu pengampu-pengampu, penjilat-penjilat Zahid Hamidi, Mak Maslan tadi cakap apa Mak Maslan? Dia kata Zahid telah cuba yang terbaik dan sebagainya. Lepas itu lagi siapa penjilat Lokman Adam, dia kata apa? Masa keputusan tu keluar, lepas itu dibuatnya mesyuarat khas. Wartawan dia tanya pasal Datuk Seri Najib punya pengampunan. Dia pergi cerita pasal terima kasih kepada Anwar dengan Zahid. Kerana pasal dua orang inilah yang telah menyebabkan pengampunan ini dibagi kes ini didengarkan lebih awal. Lokman, orang tanya pasal Datuk Najib, fokus on Datuk Najib lah. Nak jilat Zahid dengan jilat Anwar itu kemudian lah Lokman. Kami tahulah kamu tu kaki jilat. Diorang ni tuan-tuan saya tengok dia punya jilat tu tak payah pelincir tak payah pakai mentega, tak payah pakai margarin lah saya ingat itulah, tapi cukup-cukup lah So banyaklah kenyataan yang telah dibuat Lepas tu dia kata macam mana? Dia kata keputusan mesyuarat khas itu kami akan buat minta tanda tangan daripada ahli-ahli UMNO pergi buat petition kepada Agong yang baru saya nak kata ini orang yang sama saya dapat berita ada satu NGO dulu yang menyokong Datuk Seri Najib. NGO ni bagi tahu saya, dia kata dulu mereka nak ambil tanda tangan buat petition pengampunan Datuk Najib. Tapi yang kritik pasal tanda tangan petition ni Lokman Adam lah. Dia kata ini mencabar kuasa Yang Tuan Agong lah sebagainya. Ini semua macam mana? Buang masa ke apa saya tak tahulah. Tanya NGO tu lah, tapi dia tak setujulah kali ini lepas keputusan yang telah dibuat. Kamu pula nak pergi minta tanda tangan Ini apa punya pemikiran ini? Biasa orang buat petition, buat tanda tangan. Ini NGO ataupun civil society yang tak ada kuasa dalam kerajaan. Awak sekarang ni dah ada kuasa dalam kerajaan. Kita timbalan Perdana Menteri, Azalina Menteri Undang-Undang, Zahid Hamidi timbalan Perdana Menteri. Awak dalam kerajaan nak minta tanda tangan buat petition, apa kejadahnya? Fikirlah sikit. Inilah dia orang dia, kadang-kadang saya geram juga tuan-tuan nak gelak-gelak juga, tapi nak geram-geram juga Ini nombor satu. Ni tak tahulah, kalau saya cakap otak letak kepala lutut, dia ni pula. Inilah orang yang cakap dulu kenaikan kos sara hidup rakyat ni sebenarnya bagus sebab rakyat ini menandakan rakyat semua dah banyak duit, tingkat pendapatan macam itu. Inilah dia mentaliti dengan pemikiran orang-orang seperti ni. Yang dia tahu jilat aja. Ini bila dah keputusan ni berlaku pun, dia nak jilat, dia nak ampu lagi tuan-tuan. Lepas tu nak suruh kita, nak suruh ahli-ahli UMNO. Saya bukan lagi ahli UMNO, tapi rakyat perlu komen pasal benda ini. Anwar Ibrahim pun komen pasal UMNO. Dia kata banyak ahli UMNO tak puas hati tu hari sebab ahli UMNO ni fikir UMNO ini telah keluar daripada landasan perjuangan. Itu Anwar Ibrahim cakap. Kalau Anwar Ibrahim boleh komen pasal UMNO, takkan kita biasa-biasa ni tak boleh komen pasal UMNO. Dan UMNO itu, pemimpin-pemimpin UMNO sekarang dalam kerajaan, jadi menteri, jadi timbalan Perdana Menteri. Siapa yang bayar gaji dia ni semua? Rakyat lah. Yang kita ni bayar cukai. So bila kita bayar cukai,
kita yang bayar gaji dia orang ini, maka kita berhak komen pasal ini. Terutama mereka ini patutnya membela pemimpin UMNO. Mereka ini orang UMNO. Dulu yang cakap berkobar-kobar semasa perhimpunan khas UMNO, saya ingat lagi. Tahun lepas saya ada atas pentas Azalina berkobar-kobar cakap oh kita ni kalau ada kuasa, kita guna kuasa. Masa tu dia nak salahkan apa Mike Sabri ke apa benda semua. Pakailah kuasa ganti peguam negara lah sebagainya. Kali ni kenapa Azalina? Dah ada 3,000 perwakilan. Awak panggil lah Zahid Hamidi. Panggil berkumpul dekat PWTC tu. Bagi ucapan balik semula. Jelaskan kepada perwakilan-perwakilan UMNO 3,000 orang ini, kenapa kita terdapat pembelaan sepatutnya untuk Datuk Seri Najib. Setakat ini yang saya dengar, kamu punya penjilat-penjilat dengan pengampu aja yang buat statement. Kamu sendiri mana? Saya nak dengar statement daripada Zahid Hamidi sendiri. Yang telah berjanji dengan kita semua dulu, dia akan bela. Setakat nangis-nangis dalam ofis kita dengar itu semua. Itu orang politik banyak dah buat lah, Zahid. Zalina tak tahulah dia menangis ke tidak ke apa, saya tak tahulah. Saya nak dengar statement daripada Zahid sendiri. Lepas tu statement kami nak dengar. Lepas tu statement daripada Azalina sendiri. Azalina ni Menteri Undang-Undang. Takkanlah dia tak tahu benda ini. Takkanlah lepas 5 hari keputusan dibuat hari Isnin. Lepas 5 hari kamu baru bagi tahu. Lepas tu saya ada terbaca satu kenyataan daripada ini satu lagi penjilat lah saya tengok daripada YB apa nama dia Anas ke apa, saya pun tak kenal lah dia ni, entah YB adun mana entah, dia nak jilat sangat Zahid. Dia cakap macam ni dua perkara. Dia kata macam manalah pula dia kata Zahid boleh tahu apa keputusan Seri Paduka yang di-Pertuan Agong masa lembaga pengampunan itu dibuat, sebab dia refer kepada saya punya artikel ke apa YB ni. Saya tak tahulah YB ni. Saya nak cakap pada YB ni, sebelum kamu nak jilat, kamu bacalah artikel tu betul-betul. Ini baca pun tak betul. Kamu tak faham ke artikel saya? Artikel saya ada dalam Facebook. Saya cakap bahawa keputusan dah keluar hari Isnin. Kenyataan rasmi tu hari apa keluar? Hari Jumaat. Saya tulis artikel tu hari Jumaat. Dah 5 hari. Keputusan dah dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Takkan Zahid tak tahu? Zahid ada dalam kerajaan. Azalina Menteri Undang-Undang. Si YB ni, dia cakap sebelum Agong buat keputusan, Zahid tak tahu. Itu bukan dalam artikel saya. So kalau nak kritik saya balik, pastikan awak baca betul-betul. Kalau awak baca pun tak faham macam mana nak jadi wakil rakyat, ni YB yang memalukan aja. Ya. 5 hari lepas itu, takkan Zahid tak tahu? Dia Timbalan Perdana Menteri dan Azalina itu Menteri Undang-Undang. Kalau dia kata dia tak tahu apa keputusan itu awak menipu lagi lah namanya. Keputusan itu di pihak kerajaan dan surat itu dikeluarkan oleh kerajaan, bukan daripada istana. Surat itu dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengampunan. Jawatankuasa Pengampunan ni adalah siapa? Adalah kerajaan lah. Biasanya urus setia dia siapa? Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang lah. So siapa menteri bahagian Hal Ehwal Undang-Undang ni? Azalina. So apa jawapan awak pasal ini? So awak tak tahu? Dah tunggu 5 hari baru nak cakap. Yang awak cakap yang dulu berkobar-kobar tu apa? Dan bila saya tengok kenyataan daripada Jawatankuasa Pengampunan ini, apa tu yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, dia kata begitulah hari Jumaat itu. Lepas tu UMNO cancel kolokium ini, kolokium ekonomi berputra tu pada hari Sabtu. Lepas tu Zahid Hamidi panggil mesyuarat khas Majlis Tertinggi UMNO, dan kemudian lepas tu dalam mesyuarat itu dibincangkan ke macam mana, keluarkan lepas tu statement. Dia kata apa statement itu? Dia kata ini adalah keputusan atau bidang kuasa mutlak Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dia kata macam itu. Dan bila saya baca penulisan dia macam itu, bila dia kata kuasa mutlak Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bila kita baca itu seolah-olah dia nak salahkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong lah. Maksudnya apa? Maksudnya ini kuasa Agong lah. Aku tak tahu pun, kita dah ini Agong punya bicara bila kita baca, kita tafsirkan macam itu. Dan kenyataan ini samalah macam kenyataan Anthony Loke DAP.
Bila wartawan tanya Anthony Loke berkenaan dengan keputusan pengampunan, Anthony Loke cakap apa? Anthony Loke cakap, saya ingat sebelum atau selepas itu, sebelum kot, sebelum jawatankuasa, sebelum mesyuarat Majlis Tertinggi kot. Anthony Loke kata, ini adalah bidang kuasa mutlak Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Sekali UMNO keluarkan surat, sebiji macam apa yang Anthony Loke cakap. So saya nak tanya, kamu ngikut cakap Anthony Loke ke sekarang ni? Untuk kata, kata ini semua bidang kuasa Pertuan Agong dan adakah kamu nak salahkan Pertuan Agong pula, so kamu tidak bertanggungjawab. Saya dulu dalam kerajaan, dalam JLC, dalam birokrasi ni, dalam pentadbiran, dekat 20 tahun. Saya dekat JPM, saya dekat PMO. Prosesnya tu saya tahu macam mana dia buat. Of course, Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, dia akan buat keputusan dalam perlembagaan itu bidang kuasa dia. Tapi takkanlah nak suruh dia type sendiri benda itu. Agong tak buat itu. Yang buat itu adalah pegawai-pegawai kerajaan atas nasihat menteri. Semua rekomendasinya datang daripada menteri-menteri ini. So kalau dah rekomendasi dia macam itu, takkanlah Agong kamu nak salahkan Agong pula. Siapa yang rekomen dalam itu ada berapa orang? 5 orang. Kalau 2 tak setuju, 2 setuju, siapa yang tak setuju tu bagi tahulah kita apa rekomendasi sebenar. Dan Zahid Hamidi ke Azalina ke kalau tahu ke tak tahu, dan kamu hadaplah persoalan-persoalan daripada akar umbi ini macam mana pula macam itu. So sekarang ni lepas keputusan dah telah dibuat, lepas itu barulah kamu nak manage sentimen sekarang ni. Kamu cakap kamu dah cubalah sedaya upaya dan sebagainya. Ini orang tak buy lah. Orang nak percaya, saya ingat tak ada orang nak percayalah. Hanya penjilat, pengampu dan orang naif sajalah percaya wayang-wayang ini. Masa Anwar Ibrahim dapat pengampunan diraja itu, adalah 10 hari aja. Saya ingat dia menang PRU 14 pada berapa? 8 Mei 8 Mei 2018 tak salah saya. 8 ke 9 Mei. Lepas tu dia telah mendapat pengampunan penuh. 18 Mei 2018, 10 hari kita, saya ingat saya yang pertama sekali cadang untuk pengampunan diraja ni 23 Mac 2023. So it took 10 months untuk mempertimbang jawatan kuasa ini bersidang, lepas itu untuk present kepada Pertuan Agong. Takkanlah dalam 10 bulan awak tak boleh work out rekomendasi ni kepada Seri Paduka Pertuan Agong. Tadi ada satu laporan daripada dalam The Star. The Star penulis dia Jocelyn Tan beritahu apa. Dia kata keputusan itu dia buat walaupun Agong incline ataupun Agong sebenarnya nak bagi pengampunan. Pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Tapi tak jadi dia bagi pengurangan aja. Kenapa? Kot adalah orang yang tak bersetuju dalam tu atau rekomendasi kerajaan dan sebagainya macam itu. Macam mana? Ini yang kita nak tahu. Apa yang diorang ni recommend. Apa yang kita ni dulu sebelum jadi kerajaan berdegar-degar cakap. Menteri Undang-Undang cakap atas pentas. Sekarang bila lepas jadi kerajaan. Apa yang berlaku? Kamu senyap. Azalina, kenapa kamu tak buat tak buat kenyataan ke apa padahal kamu Menteri Undang-Undang. Dan penjilat-penjilat mereka ini pula, dia salahkan siapa? Salahkan orang lain lah. Salahkan, saya tak tahulah, mungkin dia kata ini bidang kuasa Seri Paduka Pertuan Agong, maksudnya secara halus itu nak kata, ini Agong yang buat putusan, aku tak ada kena-mengena lah kalau kita tafsirkan macam itu. Jangan salahkan Seri Paduka yang Pertuan Agong, saya cakap. Lepas tu nak deflect lagi, nak salahkan orang lain. Oh ini salah siapa yang masukkan Datuk Najib dalam jail dulu. Datuk dia nak salahkan Mai Sabri pula. Itu zaman Mai Sabri dia nak masukkan dalam jail zaman dia itu cerita lain itu. Sekarang ni cerita awak pula dalam kuasa ini. So yang itu kita tak boleh buat time machine, nak go back in time pula. Mai Sabri bukan lagi Perdana Menteri. So awak nak cakap apa pada Mai Sabri, awak dah cakap banyak dah pada Mai Sabri. If you want to be fair, pergi sebelum zaman Mai Sabri itu. Sebelum zaman Mai Sabri, siapa yang berkempen guling-guling atas jalan nak masukkan Najib dalam penjara? Puak-puak yang awak sokong sekarang ni lah. Yang paling kuat sekali DAP dengan PKR. Yang bila kita bertanding PRU 15 itu hari, kan, siapa yang menyanyi hoi ya hoi itu? PKR dengan DAP lah yang menyanyi hoi ya hoi. Awak ada dengar orang lain menyanyi hoi ya hoi yang kata UMNO ni rasuah dan sebagainya. Mereka-mereka inilah. Sebelum itu, siapa geng-geng Ambiga lah, apalah yang sekarang ni bising.
berkenaan dengan dia tak setuju tentang pengampunan Datuk Seri Najib ni puak-puak mana? Adakah kita dengar puak-puak orang-orang PAS ke apa ke yang cakap mereka tak setuju tentang pengampunan Datuk Najib? Ada dengar? Saya tak dengar. Yang saya dengar kawan-kawan kita yang dulu bersama kita Muafakat Nasional dalam PAS mereka tak ada bantah pengampunan Datuk Seri Najib. In fact, dia baik dengan Datuk Seri Najib pemimpin-pemimpin PAS ini. Yang sekarang ni bantah tentang pengampunan Datuk Seri Najib ialah puak-puak DAP ni kalau tengok. Dia yang kata, oh kalau apa ni orang kata Datuk Seri Najib keluar, ini adalah red line dan sebagainya. Siapa DAP yang kau cium mulut sekarang ni? Sekarang Zahid Hamidi nak cium mulut dengan dia orang ni. Kata kita akan berterusan ini semua. Lepas itu, dia nak blame siapa lagi? Kalau nak blame orang, yang nak apa orang kata sebelum itu nak blame Dr. Mahathir lah kata yang telah orang kata nak masukkan Datuk Najib dalam penjara, Mat Sabri yang masuk penjara. Jangan cerita separuh-separuh. Takkan awak nak cerita 2-3 orang ni lepas tu senyapkan yang PH, PKR dengan DAP dengan Amanah ni semua. Yang dulu cakap Datuk Najib ni macam-macam dan sampai sekarang mereka tak setuju tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Kita nak pengampunan. Mereka yang tak setuju. Sekarang ni awak dalam UMNO. Awak ikut siapa? Lepas itu bila awak tak dapat pengampunan, awak main moyang sekarang ini. Padahal awak dah dapat kuasa. Zalina? So buatlah ucapan tu semula. Azhar. So ini yang saya nak bagi tahulah. Dan jangan menipu. Dan kalau nak menjilat tu berpada-pada lah. So sekarang lepas tu seorang lagi, siapa penjilat? Puan Azhar Kashi. Dia kata okey. Dia kata orang kata pengampunan keputusan pengampunan ini melemahkan UMNO. Awak baru lepas dapat keputusan ini, awak nak cover-cover baru cakap macam ni ke? Kawan Puan Azhar Kashi ni Saifuddin Nasution. Dia menteri KDN. Dulu saya dah minta lepas saya usulkan pengampunan diraja ni, saya tahu pengampunan diraja ni memakan masa yang panjang. Saya yang pertama sekali cadangkan yang pertama atau antara pertama macam itulah mencadangkan pengampunan pada bulan Mac tahun 2023. Lepas tu saya tahu dia memakan masa yang panjang. Saya kata sementara itu kita usulkan untuk tahanan di rumah. Tahanan di rumah ni tak perlu pergi lembaga pengampunan. Tahanan di rumah ni adalah bidang kuasa kerajaan atau menteri dalam negeri. Puat, kalau awak serius untuk bantu Datuk Najib, pergi cakap pada kawan awak, Saifuddin Nasution. Dia menteri dalam negeri, dia bila bincang dengan Anwar, dia sign aja. Lepas itu, buatlah apa yang patut dalam peraturan penjara itu supaya Datuk Seri Najib boleh ditahan di rumah serta-merta. Yang nak kurung Datuk Najib dalam penjara ni sangat lama sangat. Apa pasal? Ini saya nak tanya. Lepas tu dia pergi attack Tony Phua. Tony Phua tu bekas MP DAP. Kalau awak betul-betul nak attack DAP, pergi tanya Anthony Loke apa pendirian dia berkenaan ini. Takut pula sebab dia asyik menjilat Anthony Loke, puak-puak ini. Awak cakap pasal Tony Phua. Tony Phua tu dah bekas. Awak pergi tanya Setiausaha Agung DAP yang sekarang berkenaan pendirian dia tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Puak-puak DAP ni awak tanya dia, kalau tak setuju ni kononnya berkenaan dengan rasuah dan sebagainya, apa jadi dengan kes Lim Guan Eng tu? Kes Lim Guan Eng itu tak habis mahkamah pun tuan-tuan. Dulu tiba-tiba dijatuh orang kata di DAA ke DNA discharge ataupun dia punya charge itu digugurkan. Datuk Najib kurang-kurang dia dah pergi mahkamah semua, hakim dah buat keputusan. Lepas tu kita fight sebab apa kita minta pengampunan, sebab proses dia tu saya sendiri cakap hakim yang dilantik pasal Hakim Nazlan tu macam mana pula dia jadi hakim? Dia tak sepatutnya jadi hakim sebab dia ada terlibat dengan Maybank. Maybank ni menubuhkan SRC. So ada unsur-unsur tak betul dekat situ. So sebab itu kita, Datuk Najib, saya ingat dia tak pernah minta, saya sendiri tak pernah minta kes Datuk Najib ni digugurkan. Apa yang kita nak adalah perbicaraan yang adil supaya hakim lain. Ni kalau ada mistrial, letak hakim lain, okey bicaralah dengan hakim lain. So sementara proses ni nak dibuat, kita bagi pengampunan kepada keputusan yang dibuat oleh hakim atau perjalanan kes ni yang kita tengok ada masalah sebab hakim itu terlibat dalam kes itu. Kes ini jadi tidak adil. Sebab itu kita minta pengampunan.
Dan sementara itu kita boleh dibuat tahanan di rumah. Itu pun tak nak bagi walaupun itu adalah bidang kuasa menteri-menteri saja atau menteri saja. So memang mereka ni tak ikhlas nak bagi. Lepas tu dia pergi attack Rafizi. Kenapa dia attack Rafizi, Puan Azhar ni? Dia attack Rafizi sebab Rafizi ni tak sebulu dengan Saifuddin Nasution. Saya bukannya memanglah saya dah lama tak baik dengan Rafizi ke PKR, puak-puak PKR ni, memang saya tak ada apa benda pun. Tapi saya nampak begini, dia attack Tony Puah. Sebab apa? Tony Puah dah tak ada dah. Cuba awak tanya Anthony Loke, tak berani. Dia attack Rafizi sebab kawan dia Saifuddin Nasution tak sebulu dengan Rafizi. So sebenarnya awak perjuangkan siapa? Dok menjilat PKR dengan DAP saja ke? So sebab itu saya cakap, awak kena tengok balik apa yang kita buat ni, jangan menipu akal umbi UMNO. Akal umbi UMNO sekarang ini dan rakyat yang menyokong Datuk Seri Najib dan nampak benda ni nak buat wayang-wayang apa dah. Lepas dapat keputusan baru nak manage. 10 bulan dah kita minta pengampunan ni, awak tak buat apa. Sekarang apa nak awak nak buat? Panggil ketua-ketua bahagian. Zahid, panggil lah, tak payah panggil ketua bahagian. Panggil balik perhimpunan khas. Atau pergi buat roadshow. Lokman kata nak buat tanda tangan. Lokman, tak habis-habis benda ni. Ambil lah tanda tangan. Kalau nak buat tanda tangan, itu hari kita NGO dah buat. Kamu yang tak setuju itu hari sebelum ini. Sekarang kamu nak buat tanda tangan pula dah. Padahal kita dah ada kuasa. Inilah saya kata tuan-tuan. Sebab itu sekarang ini kita tengok je lah apa yang berlaku. Saya rasa dia tulis surat seperti mana yang dia tulis surat lepas mesyuarat khas Majlis Tertinggi itulah. Tak ada apalah. Dia kata diharapkan Perdana Menteri juga berfikiran begini. Oh, kita dalam kerajaan, kita berharap. Zahid tak buat apa. So akhirnya itu ialah yang kita kata, kita ni je lah yang kena tipu. Mereka ni sanggup buat macam ini kepada pemimpin UMNO sendiri, Datuk Seri Najib. Ini dulu yang banyak membantu mereka ni, saya tahulah. Saya dekat pejabat Perdana Menteri dulu. Sekarang dia tikamnya balik kawan dia. Dia nak kawan dia dalam penjara sampai sekurang-kurangnya berapa kalau ikut surat tu 28 ataupun 2029. Dia tak nak bagi Datuk Seri Najib lepas. So itulah cerita dia tuan-tuan. Sebab itu apa-apa wayang yang dia buat lepas ini, kita tengok, kita perhatikan aja lah. So nanti apa lagi yang mereka cakap sebelum ini, kalau ada apa-apa saya akan update lah. Saya tak selalu buat live, tapi insyaAllah apa-apa nanti saya akan terus menulis dan saya akan tegur lah. Saya sekarang ahli politik bebas tuan-tuan. So kita boleh semak imbang siapa-siapa je lah. Dan saya akan jumpa, saya nak bagi tahu siap-siap. Itu hari pun saya dah bagi tahu. Dulu masa saya dalam UMNO, Majlis Tertinggi UMNO, saya pun kata, yalah ada kekangan lah kita nak jumpa macam-macam pemimpin. Tapi sekarang ni saya nak kata, apa yang kita nak usahakan sekarang ini adalah, okey, nombor satu, kita akan semak imbang kerajaan ni, bukan sekadar semak imbang. Kita akan fight lah against apa benda yang mereka menyusahkan rakyat hari ini. Kos sara hidup naik, itu hari kerajaan dulu kata nak hapuskan PTPTN. Rupa-rupanya bukan PTPTN yang dia hapus, pencen yang dia hapuskan tuan-tuan. Dan ini lepas itu hari saya komen pasal Tengku Zafrul. Tengku Zafrul kata nak bawa masuk graduan asing supaya bekerja dekat sini lah. Ini apa? Dia pakai satu statistik, dia kata kita perlukan 50,000 graduan dalam sektor bernilai tinggi, kita keluarkan 5,000. Kita keluarkan Zafrul. Kamu tak tahulah apa benda yang kamu nak cuba nyatakan dalam statistik itu. Kita keluarkan 5,000 setahun. Kalau perlukan 50,000, kalau kamu double up pengambilan dalam sektor-sektor ini 5 ke 10,000 dalam masa 5 tahun, itu kita boleh dapatlah 50,000 itu, tak perlu ambil graduan asing. Lepas itu, kalau kamu tengok, kalau perlukan 50,000, banyak lagi kita punya graduan yang sekarang ini menganggur. Saya diberitahu, jumlah graduan yang menganggur sekarang ini lebih daripada 200,000.
Kalau awak perlukan 50,000 di sektor tertentu, takkanlah dalam yang graduate daripada engineering ataupun sektor bernilai tinggi ni tak ada daripada 200,000 tu, tak ada 20-30,000 yang tak ada kerja. Kamu ini tak apa orang kata not in touch with reality ke macam mana? So sebab itu saya kata apa agenda dia untuk buka benda ini kepada graduan asing ini adalah sektor-sektor yang rendah ini kita bagi kepada graduan, kita bagi kepada pekerja asing. Bila sektor tinggi pun kita bagi kepada graduan asing, apa nak jadi? So sebab itu saya kata bila nak buat dasar itu fikirlah sikit. So tak apa, biar kerajaan ini syok. Bukanlah syok, kita tak boleh biarkan lama-lama sebab rakyat yang susah nanti. Tapi tak apa, mereka ini memang nak pecah-pecahkan kita. So sebagai untuk menyemak imbang kerajaan, kita tak boleh berpecah. So siapa-siapa yang kita perlu orang kata bersatu untuk penyatuan balik, untuk menyemak imbang kerajaan ini, okey, saya akan saya akan pergi dan berbincang dengan mereka macam mana kita nak buat supaya hidup rakyat ini lebih baik daripada segi itu, daripada segi ekonomi, daripada segi kos sara hidup, dan daripada segi keadilan dalam sistem kehakiman kita ini. Apa yang jadi, yang saya dah komen itu hari berkenaan dengan judiciary, berkenaan dengan AGC ni atau Peguam Negara ini pun saya akan teruskan. Sebab apa, ini yang reform yang betul-betul yang kita kena buat. Anwar ni duk laung reformasi rasuah. Awak nak ambil rasuah kepada musuh-musuh awak aja. Yang awak depan mata awak itu ada isu 47 kes itu. Macam mana? Ini yang awak kena selesaikan dulu, Anwar. Kalau tidak, orang tak percaya pada awak, Anwar. Awak pergilah melaung kata nak apa orang kata nak selesaikan masalah rasuah. Orang semua duk tengok pada timbalan awak itu. Yang dulu ada kes 47 yang digugurkan tu. Kes tu kes apa? Kes tu kes salah guna kuasa dan kes rasuah. So kalau awak tutup sebelah mata atau dua-dua belah mata kepada isu ni, rakyat takkan percaya kepada awak, Anwar. Dan awak juga dulu masa apa kes pertama yang awak kena itu bukan sekadar kes liwat, kes salah guna kuasa, tak salah saya, masa Anwar pertama itu. So sebenarnya awak pun pernah melalui bagaimana dituduh dan disabitkan kesalahan atas kes rasuah dan salah guna kuasa selain daripada liwat. Takkan awak tak tahu? Kalau awak nak fight kes ini, awak tengoklah kes Zahid Hamidi ni juga macam mana. Selagi awak tak tengok pada kes itu dan lepaskan kawan-kawan awak, Zahid Hamidi digugurkan dia punya pertuduhan, Lim Guan Eng dulu digugurkan kepada tuduhan dia. So Tok Sah ceritalah pasal kes-kes rasuah orang lain, orang tak percaya. Maksudnya awak pilih-pilih, ini semua pendakwaan terpilih, ini semua. Bila orang tak percaya, bukan sekadar orang Malaysia aja tak percaya, orang luar negeri pun tak percaya. Itu hari awak pergi ke luar negeri, di Amerika, tak salah saya, wartawan itu tanya pasal kes timbalan awak tergagap-gagap nak jawab, lepas tu awak tak jawab langsung, pergi cerita benda lain. So ini menunjukkan you have lost the plot. You don't have the credibility even to talk about rasuah when your own deputy terpalit dengan isu-isu ini. Itu je lah saya nak cakap, tuan-tuan. Nanti kita berjumpa lagi dan saya akan update lagi lah. So setakat hari ini, dalam 2-3 hari ini atau minggu ini, kita tengok je lah wayang-wayang yang mereka ini nak mainkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.